Ya, Azam. Amerika Syarikat menyatakan komitmen untuk sama-sama menangani isu perubahan iklim, penyeludupan hidupan liar selain bekerjasama melindungi sumber marin dan hutan semula jadi di negeri ini. Duta Amerika Syarikat ke Malaysia, Brian McFetus, telah mengadakan pertemuan dengan pelbagai pihak termasuk pegawai kerajaan, pakar alam sekitar dan perubahan iklim serta wakil-wakil Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan di negeri ini. Menurut Brian, pelbagai agensi termasuk Jabatan Hidupan Liar Sabah mendapat manfaat dana 1 bilion USD yang disumbangkan negara berkenaan khususnya bagi membanteras penyeludupan hidupan liar. We're back this time, mainly trying to renew all the partnerships that we've had with Sabah. We have a lot of cooperation, particularly the emphasis of this trip has been in the environmental area. So that's chiefly the climate crisis. This is a top priority of the President Biden administration. Beliau memberitahu sidang media di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Brian menyatakan Amerika Syarikat menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Sabah atas peranannya sebagai rakan kongsi utama dalam mengukuhkan hubungan Amerika Syarikat dan Malaysia secara keseluruhannya. Pembukaan semula sempadan negara bermula 1 April depan selaras dengan fasa peralihan ke endemik membolehkan rakyat kembali menjalani kehidupan hampir normal selepas lebih 2 tahun mendepani COVID-19. Pembukaan sempadan tanah air juga diyakini dapat membaik pulih sektor ekonomi. Usahawan yang ditemui menyifatkan keputusan kerajaan ini dapat merancarkan lagi aktiviti menjana pendapatan. Peluang untuk kami sebagai usahawan untuk melebarkan sayap lagi tinggi dan meningkat. So, dengan pengumuman kerajaan tersebut, itu adalah satu berita yang sangat menggembirakan para usahawan dan memberi manfaat kerana kami boleh bangkit semula untuk menjana semula pendapatan yang terjejas semasa pandemik. Ini merupakan peluang kami untuk memajukan kami punya perniagaan dan memperkenalkan kami punya produk lah. Sebab dalam masa pandemik dulu kami keluarkan produk kami yang baru tapi dia macam terganggu sedikit. Tapi dengan peluang ini kami menggunakan dia untuk memperkenalkan produk kami. Boleh perluaskan lagi lah ekonomi kita yang sebelum ni macam kita macam kekangan untuk promosi produk-produk kan. Bila dengar 1 April nanti kita sebagai usahawan bolehlah pergi jauh lah nanti. Macam rezeki makin bertambah lah dengan sebelum-sebelum ni semasa PKP. Baguslah kalau diorang ada pembukaan semula supaya kewangan negara kita pun meningkat. So, semua yang terlibat, yang kebanyakan semua pun jatuh macam itu kan. Memang ada peluang bagi kita untuk meningkatkan kewangan di Sabah begitu. Golongan wanita di negeri ini cenderung terlibat dalam bidang keagamaan 79.3%, program bebas keganasan 78.4% serta terlibat dalam politik 68.9% sepanjang tahun lepas. Dapatan itu menerusi kajian statistik Indeks Wanita Sabah IKWS sejak tahun 2018 melibatkan lebih 3,000 responden wanita di negeri ini. Timbalan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita JEWA Sabah Haslina Ismail yakin peningkatan produktiviti golongan wanita dalam pelbagai bidang akan dicapai menjelang hujung tahun ini berdasarkan unjuran semasa penilaian IKWS. Beliau turut menjangkakan peningkatan penglibatan wanita pada tahun ini antaranya ekonomi, kuat kuasa undang-undang, pendidikan, media, alam sekitar, pembuat keputusan, institusi wanita dan pengangkutan. Kalau boleh kita tengok apa yang sebenarnya indeks kesejahteraan wanita yang perlu kami titik berat. Sebab kita pun tidak mau ingin yang syok sendiri punya kan. Kita perlukan satu data yang mana daripada data tu kita bolehlah rancang program yang bersesuaian yang kita lihat memerlukan penumpuan yang penuh. Haslina ditemui pemberita RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Tambah beliau, bagi meningkatkan keupayaan wanita di negeri ini, antara langkah diambil JEWA Sabah adalah membantu golongan sasar terutamanya ibu tunggal dan B40.
Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian sandakan 1443 Hijrah 2022 Masihi yang berlangsung di Dewan Serbaguna Beluran menyaksikan peserta dari Beluran Rizwan Nul dan Farhana Izwana dinobatkan Johan Khari dan Kharia. Mereka sekaligus akan mewakili bahagian sandakan dalam Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri pada pertengahan Mei depan. InsyaAllah nanti peringkat negeri, insyaAllah saya buat yang terbaik lah. Mungkin akan berlatih lebih lagi lah sebab saya lagi banyak benda yang ingin mau belajar kan. Jadi insyaAllah banyakkan berlatih dengan guru-guru lagi. InsyaAllah memang saya mau yang lebih baik, tapi sebab saya tahu diri saya sendiri, kelemahan saya, kelebihan saya, insyaAllah saya akan buat yang terbaik lah untuk di peringkat negeri nanti insyaAllah. Ketika menyempurnakan majlis berkenaan, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga Adun Labuk Samad Jamri menyarankan semua kepimpinan di Beluran berganding bahu dalam meningkatkan pembangunan syiar Islam di daerah itu. Penggiliran untuk menjadi tuan rumah di bahagian sandakan ini sekitar 5 tahun untuk memastikan bahawa ada peningkatan. Setiap pusingan 5 tahun itu akan berlaku satu penambahbaikan untuk Majlis Tilawah Al-Quran ini. Sementara itu di Membakut, peserta dari Beaufort dan Sipitang, Aris Muhammad Rauf dan Sanayah Janaid muncul Johan Khari dan Kharia Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian pedalaman bawah 1443 Hijrah 2022 Masihi. Mereka juga bakal bertanding di peringkat negeri. Tahun lalu memang ada ikut serta juga, tapi alhamdulillah tahun ni Johan, alhamdulillah semuanya ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semuanya adalah daripada atas latihan yang kita lakukan lah. Membaca setiap hari dan setiap lepas solat dia kena baca sehari 2 kali lah. Sekurang-kurangnya 2 keping, 2 muka surat lah setiap hari secara muratal dan juga berteranum setiap hari lah. Peserta-peserta kita dapat membaca dengan baik. Cuma ada beberapa perkara yang telah diberi peringatan oleh Ketua Jemaah Hakim supaya memperbaiki di sudut tajwidnya, di sudut keharmoninya di antara lagu, tajwid, suara. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama Azam di Angkasa Puri. Azam.